Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada kali ini, semoga anda semua sihat-sihat selalu. Pada kali ini, perbahasan kita tentang wang kertas, banknote RM500 daripada negara Yaman. Jadi, perbezaan pada kali ini kita akan menceritakan perbezaan di antara wang kertas yang dicetak pada tahun 2007 dan 2017. Jadi kita akan lihat perbezaan satu persatu. Okey, pada yang ni pada tahun 2007 dicetak. Jadi lebarnya 78 mm dan panjangnya 154 mm. Dan wang kertas Yaman 500 ini yang dicetak pada 2017, perbezaan 10 tahun 2017, maka panjangnya 155 mm. Lebih 1 mm daripada wang kertas yang dicetak pada 2007. Dan lebarnya adalah 68 mm. Jadi di sini kita akan lihat ada, walaupun nampak lebih kurang sama, tetapi ianya berbeza. Okey, kalau di sini tulis 500 digit 500 dan sini pun 500 di atas dan bawah. Cuma gambar di sini tengah-tengah bertukar. Dan Central Bank of Yaman di tengah untuk tahun 2017 dan pada tahun 2007 diletak di sebelah kanan, hujung kanan. Jadi perbezaan gambar ini, okey, kita akan lihat satu persatu. Okey, yang untuk tahun 2007 ini adalah bangunan Masjid Al-Muhdar, Masjid Jami' Al-Muhdar. Dan yang ini pula adalah bangunan dipanggil Darul Hajar, yakni rumah batu. Kalau dalam istilah bahasa Melayu, rumah batu. Dan kita akan pergi kisah di belakang pembinaan bangunan ini dan pemiliknya satu persatu. Sekarang kita terus pergi ke muka sebelah. Jadi anda akan dapati ada perbezaan juga. Walaupun di sini ditulis nombor Arabik 500, ini pun 500. Dan di sini pun atas 500 dan di sini pun 500. Dan nombor sirinya telah bertukar. Di sini daripada atas ke bawah, tetapi di sini melintang. Di sini yang pada tahun 2007 ia melintang. Dan di sini pula dia bertukar. Di sini pada 2007 nombor sirinya dalam Arabik, dalam nombor Arab. Dan di sini nombor biasa kita, B/26 8488911. Cuma di sini pula dia punya security ni, jadi dia ada nampak perbezaan lah. Cuma gambar di tengah ni dia telah bertukar. Di sini bangunan Masjid Jami' Al-Muhdar, dan di sini pula dia bertukar, iaitu bangunan Darul Hajar, yakni rumah batu. Dia telah bertukar. Kalau kita tengok, sepatutnya gambar ini di depan lah kan. Gambar batu ni di depan. Tetapi dia telah tukar. Okey, itu adalah perbezaan di antara cetakan pada tahun 2007 dan 2017. Jadi sekarang saya ingin membawa kisah tentang bagaimana pembuatan ataupun pembinaan setiap bangunan ini. Okey, mari kita mengetahui kisah di sebalik rumah batu Darul Hajar. Darul Hajar ini dekat kawasan dengan Yaman, Sana'ah Yaman.
Jadi Darul Hajar ni bererti rumah batu. Sesuai ya, dengan nama Darul Hajar, memang dibangun di atas bukit berbatu. Bangunan ni, Darul Hajar ini merupakan bangunan lebih kurang 5 lantai, 5 tingkat, dengan construction ya, dengan pembinaannya yang begitu mengagumkan. Bangunan tersebut didirikan pada tahun 1920 oleh salah satu keluarga kerajaan Yaman. Pemiliknya bernama Yahya Muhammad Hamiddin. Istana Darul Hajar ni digunakan sebagai tempat tinggal Yahya dan keluarganya semasa untuk hiburan, untuk musim cuti, musim panas. Bangunan Istana Darul Hajar ni memang luar biasa, kan. Tebing batu yang jadi lokasi Darul Hajar ni diketahui sudah hampir lebih kurang 1700 tahun, kan. Dibangunkan oleh Imam Mansur Ali bin Mehdi Abbas. Di dalam Istana Al-Hajar ini ada beberapa ruang seperti bilik tetamu, dapur, ruang penyimpanan serta beberapa halaman yang bersantai. Mereka bentuknya amat memukau mata. Bahagian dalamnya dihiasi dengan rangkaian kaca yang berwarna-warni. Dindingnya bercat putih serta dihiasi dengan pahatan geometri, ukiran geometri yang amat persis. Istana Darul Hajar ini lokasinya sekitar 14 km dari Sana'a, ibu kota Yaman. Dan sekarang ini Istana Darul Hajar ini sudah beralih fungsi menjadi muzium. Itulah sedikit sebanyak kisah di sebalik mata wang yang menggambarkan ada bangunan Istana Dar Al-Hajar, yakni rumah batu. Jadi sekarang kita beralih ke bangunan Masjid Jami' Al-Muhdar. Masjid Al-Muhdar ni bangunan dan menaranya dibuat daripada tanah liat, kan. Dan tidak ada data yang valid yang menyebutkan tahun awal pembinaan itu. Yang jelas masjid yang dibangunkan oleh Syekh Umar Al-Muhdar bin Abdul Rahman As-Sagaf ini tidak melampaui tahun 833 Hijrah ataupun 1430 Masihi. Dan sejak awal pembangunan, masjid yang menaranya dijadikan sebagai simbol pusat kebudayaan Islam pada tahun 2010 Masihi, masjid ini telah mengalami renovation, perubahan berkali-kali seperti meluaskan kawasannya. Pada awal dibina, ukuran masjid ini hanyalah sekitar 63 kali 93 kaki dan pada saat ini ukurannya menjadi 43 kali 54 meter persegi. Menara yang ini dibuat daripada tanah liat yang dikeringkan tanpa dibakar dan dengan kerangka batang pohon kurma tanpa menggunakan besi sedikit pun. Menaranya berbentuk segi empat, berdiri tegak setinggi 45 meter, iaitu 150 kaki, yang paling tertinggi di dunia. Dikatakan didakwa tertinggi di dunia, dibuat daripada tanah liat, bukan daripada konkrit yang ada reinforcement besi dan sebagainya tu, tetapi ini terdiri daripada tanah liat. Maka ini dah didakwa tertinggi di dunia. Menara yang tertinggi di dunia dibuat daripada tanah liat. Dengan 5 tingkatan yang semakin ke atas semakin mengecil di setiap tingkatannya. Menara ini dihiasi oleh ornamen-ornamen yang memukau, bercatkan kapur putih bersih dan membuatkan menara ini nampak gagah dan indah sehingga menjadi pusat pemandangan di ruang tarim. Hingga saat ini menara Masjid Al-Muhdar menjadi menara tertinggi di Yaman, bahkan didakwa di dunia. Ada cerita yang tersebar dari mulut ke mulut di kalangan penduduk Tarim akan menara masjid ini. Dikatakan tukang batu yang diberi tugas untuk membangunkan menara tersebut takut kerana tidak pernah membuat bangunan ini daripada tanah liat setinggi 45 meter. Kemudian Imam Muhdar naik ke tiang
seraya membawa mangkuk yang berisi air. Lalu mangkuk dijatuhkan dari ketinggian tersebut. Ajib, mangkuk tersebut jatuh sampai ke tanah tanpa tertumpah sedikit pun air. Setetes pun air. Lalu Imam Mudar berkata kepada tukang batu tersebut, aku menjamin keselamatanmu seperti air yang ada di dalam mangkuk ini. Setelah itu barulah si tukang batu tersebut berani menjalankan tugasnya dengan semangat. Meskipun sudah berusia ratusan tahun, keindahan menara Masjid Al-Mudar ini tidaklah luntur. Bahkan semakin dimakin usia, semakin hari semakin dimakan usia, semakin menampakkan keunikannya sebagai salah satu khazanah peradaban umat Islam di kota kecil ini. Namun menjadi sumber ilmu para penuntut ilmu dari seluruh dunia. Di masjid ini banyak dilaksanakan agenda-agenda seperti Maulud Nabi pada 12 Rabiul Awal dan khatam Quran di bulan Ramadan dan juga majlis-majlis ilmu yang lain. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak menyebut tentang Syekh Omar Al-Mudar yang nama masjid tadi dinisbahkan kepadanya. Syekh Umar Al-Mudar ini adalah seorang tokoh ulama tahrim yang tidak asing lagi. Ketika disebutkan namanya, tiada lagi selain Syekh Umar Mudar bin Abdul Rahman As-Saghaf bin Muhammad Mauladawilah dan seterusnya hingga akhir nasab yang seterusnya bersambung dengan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah SAW. Beliau dilahirkan di kota Tahrim, Hadramaut. Beliau di masa kecil tumbuh di lingkungan yang menonjol dari segi keilmuan dan keagamannya. Sejak kecil sudah nampak kegigihannya dalam beribadah dan mencari ilmu. Sebagaimana banyak dari Sa'adah Ali Ba'alawi yang lain, ia memulai pendidikan masa kecilnya dengan menghafal Quran, belajar dan menekuni beberapa macam disiplin ilmu. Bahkan beliau sampai menghafal kitab Minhaj Talibin, yang ini salah satu kitab fiqh asas yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Syekh Umar Mudar tidak cukup belajar di kota Tahrim saja, meskipun kota Tahrim terkenal dengan kota ilmuwan dan peradaban. Beliau juga melanjutkan pengajiannya, menuntut ilmunya di berbagai tempat yang lain seperti Haramain dan Syir. Terisi sangat tinggi terhadap kitab Minhaj Imam Nawawi, ya Imam Ghazali dan tafsir, sehingga seakan-akan setiap ibarat kitab-kitab tersebut hafal di luar kepala beliau. Hal tersebut menunjukkan bahawa kuatnya ingatannya ini dimiliki sehingga menjadi timbangan ataupun pertimbangan di setiap tindak tanduknya. Di samping keilmuan yang tinggi, beliau juga sering melakukan mujahadah, riadah dan berusaha untuk meninggalkan nafsu syahwat. Dalam hal makanan pun beliau meninggalkan makanan yang dingin oleh nafsunya sampai-sampai beliau tidak pernah makan kurma lebih dari 30 tahun. Terkadang beliau mengambil kurma tapi hanya sebatas sedikit saja. Ketika ditanya akan hal tersebut, beliau menjawab, kurma adalah makanan yang paling disukai nafsuku dan aku telah meninggalkannya kerana Allah SWT. Pernah juga beliau 1 bulan tidak menelan sesuatu apapun melainkan air putih. Begitulah beliau berusaha dengan sekeras-kerasnya untuk memerangi nafsunya hingga terpancarlah cahaya keilmuan di dalam dirinya. Lautan ilmu dan hikmah mengalir cerdas di setiap perkataannya, membuat ramai orang datang ingin mengambil ilmu daripada beliau. Di antara murid beliau adalah Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, Imam Idrus Al-Akbar dan saudara Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran, pemilik Hifz Sakran. Di samping perhatiannya yang tinggi terhadap urusan ilmu dan mujahadah, Syekh Umar Al-Mudar juga memiliki solidaritari yang tinggi terhadap masyarakat setempat ketika beliau menjawat jawatan sebagai pemimpin kabilah pada saat itu. Beliau mengeluarkan beberapa peraturan yang menjaga kemaslahatan warga Tahrim. Di antaranya, beliau mengajak masyarakat untuk menikahkan perempuan dari keluarga yang kaya dengan lelaki dari keluarga miskin. Begitu pula sebaliknya, sehingga terjalin keharmonian dalam hubungan masyarakat. Beliau pulang ke rahmatullah
meninggal pada hari Isnin tanggal 2 Zulkaidah pada tahun 833 Hijrah dalam keadaan sujud ketika solat zuhur. Hal tersebut dikisahkan selesai beliau mendengar azan zuhur, beliau langsung bergegas mengambil air wuduk dan mengumandangkan azan disertai iqamah untuk dirinya sendiri. Setelah itu beliau bertakbir untuk menunaikan solat zuhur. Ketika sujud telah didapati rohnya telah tiada. Jadi kita ketahui bahawa dua kisah berkaitan dengan bangunan iaitu Masjid Al-Muta dan Darul Hajar iaitu Rumah Batu telah menjadi satu kebanggaan rakyat tempatan masyarakat Yaman, sehingga kerajaan Yaman telah keluarkan wang kertas mereka dengan menunjukkan menggambarkan gambar-gambar atau bangunan-bangunan pada wang kertas mereka. Inilah kebanggaan mereka. Jadi perkongsian saya pada kali ini sikit sebanyak memberi satu inspirasi, motivasi berkaitan dengan latar belakang sejarah ataupun berkaitan latar belakang dengan wang kertas negeri atau negara Yaman, iaitu wang kertas 500 rial Yaman. Semoga perkongsian ini sedikit sebanyak beri manfaat. Semoga kita bertemu lagi. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.